Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa amarana bittaqwa wal khuluqil karim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa, dengan mentaati segala perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pintu hati kita dibuka untuk menerima segala ilmu yang bermanfaat demi kebaikan kita di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam sejak awal lagi mementingkan urusan para wanita. Kepentingan wanita di sisi Islam jelas kita perhatikan melalui sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana seorang pemuda telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan siapakah yang lebih patut dia layani dengan baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa dia seharusnya melayani ibunya dengan baik, dan mengulanginya jawapan itu sebanyak 3 kali. Dan pada kali yang keempat barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut layanan yang baik untuk si ayah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Mungkin kali pertama kita mendengar hadis ini, kita akan bertanggapan bahawa hadis ini hanya bermaksud bahawa sang ibu lebih diutamakan dari sang ayah. Namun, pengulangan 3 kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memberi isyarat bahawa peranan wanita itu lebih penting dibandingkan dengan peranan yang dimainkan kaum lelaki dalam mendidik generasi muda. Kerana wanitalah yang solehah. Wanita yang solehah bakal melahirkan dan mendidik anak-anak untuk menjadi seorang doktor yang soleh, seorang engineer yang soleh, seorang arkitek yang soleh, seorang peniaga yang soleh, seorang hakim yang soleh. Dan begitulah sehingga berdirilah sebuah peradaban dalam masyarakat. Sesungguhnya tangan yang menghayun buayan itulah yang akan mencorak dunia. Oleh kerana Islam mengiktirafkan peranan penting yang dimainkan kaum wanita, Islam juga menitik beratkan pendidikan bagi kaum wanita. Ini kerana seorang ibu itu merupakan sumber ilmu yang pertama bagi keturunan dan zuriatnya. Seruan Allah Azza wa Jal menerusi surah Al-Alaq yang pertama diturunkan, yang memerintahkan kita untuk membaca firman-Nya yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sadaqallahul azim.
Ayat-ayat yang telah dibacakan tadi dari surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga 5 sudah cukup untuk menggambarkan kepentingan berfikir dan menuntut ilmu bagi umat Islam. Kepentingan menuntut ilmu ini bukan hanya diwajibkan bagi golongan lelaki sahaja, bahkan juga kaum wanita. Sekiranya kita mengkaji lembaran sejarah Islam, kita pasti menemui tokoh-tokoh wanita Islam yang telah memainkan peranan dalam membina umat dan peradaban. Sebagai contoh, antara tokoh ilmuwan wanita yang telah berjasa kepada umat pada zamannya ialah Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan binti Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan adalah cicit kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidah Nafisah tatkala berada di Madinah banyak menimba ilmu dari guru-guru besar hadis dan juga fiqh, sehingga beliau terkenal dengan gelaran Nafisatul Ilm yang bererti permata termahal dalam bidang ilmu pengetahuan. Padahal usianya pada waktu itu masih lagi muda. Semasa beliau berhijrah ke Mesir bersama suaminya, Sayyidah Nafisah terkenal dan berpengaruh di tengah masyarakat. Ramai anak murid beliau yang mendatanginya untuk menuntut ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ulama tersohor Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala pernah menuntut ilmu darinya. Banyak yang boleh diperkatakan tentang kehidupan dan sumbangan Sayyidah Nafisah, tetapi rasa perlu untuk kita meneliti apakah iktibar dan pengajaran yang boleh kita ambil dari kehidupan ilmuwan wanita yang tersohor ini. Yang pertama, sokongan ayahnya selaku ketua keluarga dan sokongan family dalam soal pendidikan anak-anak, khususnya anak perempuan, itu merupakan antara faktor yang terpenting. Seharusnya kita mendorong anak-anak gadis kita untuk mencontohi kehidupan Sayyidah Nafisah, sehingga kan kita menjadikan suasana di rumah kita itu suasana membaca dan dipenuhi dengan budaya ilmu. Ayat pertama surah Al-Alaq menekankan bahawa budaya membaca seharusnya mewarnai kehidupan masyarakat Islam pada setiap masa dan ketika. Bangsa yang maju adalah bangsa yang membaca. Pengajaran yang kedua, budaya ilmu. Budaya ilmu perlu wujud dalam masyarakat Islam sehingga menggalakkan kaum wanita untuk menuntut ilmu. Ada kalanya proses pembelajaran yang sepatutnya menjadi aktiviti sepanjang hayat kurang kita budayakan. Budaya berfikir dalam kehidupan tidak dihayati secara peribadi, lantas menjadikan kita lemah dan kurang berupaya menghadapi tantangan dan cabaran kehidupan yang pelbagai pada hari ini. Masih ada juga pemikiran yang mundur yang masih lagi menganggap bahawa wanita itu tidak perlu menuntut ilmu terlalu tinggi kerana tempat akhirnya adalah di dapur juga. Sekiranya pemikiran ini terus bertapak dalam masyarakat kita, khususnya di kalangan para ibu bapa, maka kerisauan kita ialah sekiranya disebabkan pemikiran sedemikian, para ibu-ibu bagi generasi yang mendatang tidak dapat mendidik dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik dan sempurna kerana kekurangan ilmu pengetahuan dalam bidang agama maupun bidang yang lain. Marilah sama-sama kita renungi. Kita renung dan lihat kembali lipatan sejarah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mendapati bahawa baginda amat menggalakkan wanita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dalam kesibukannya sebagai seorang nabi,
baginda tetap berusaha untuk memperuntukkan satu hari yang khusus untuk kaum wanita belajar darinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa memberikan perhatian dan meraihkan segala pertanyaan yang dikemukakan oleh kaum wanita kepadanya. Bahkan isteri Nabi sendiri, antaranya Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, merupakan di antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi antara rujukan utama para sahabat dan generasi selepas sahabat berkaitan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika kita bersikap lebih terbuka, sikap berlapang dada, insya-Allah dengan memberikan sokongan dan laluan kepada kaum wanita untuk terus menimba ilmu dalam bidang apapun yang sesuai dengan diri mereka, dan memberikan peluang kepada mereka untuk menyampaikan ilmu, pasti kaum muslimah kita akan lebih maju dan lebih dapat menyumbang bukan sahaja kepada diri dan keluarga mereka, bahkan kepada masyarakat dan negara juga. Kita seharusnya mengambil ruang dan peluang yang terbuka luas pada zaman ini untuk menggalakkan anak-anak kita mengejar impian dan cita-cita mereka untuk menimba ilmu seluas dan sedalam mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha dan keringat kita dalam mendidik dan mengasuh anak cucu kita untuk menjadi orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa'ala, dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Amin. Ya muwaffiq at-ta'i'in, وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم،
وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.